Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Hashim bin Sa'ad daripada Politeknik Sultan Azlan Shah akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu tahap kesediaan pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap penggunaan platform CDOS dalam pengajaran dan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Pengenalan. Kemajuan teknologi memberi impak yang besar kepada sistem pendidikan masa kini. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 dan 2025 menyarankan pendekatan pengajaran berteraskan teknologi terkini diaplikasi untuk meningkatkan taraf pendidikan negara, standi negara maju dan juga bertaraf dunia. Manakala menurut Muhammad Sanusi Deraman dan Mazari Muhammad Nawi, selaras dengan dasar kerajaan yang tersebut, kerajaan ingin menjadikan e-pembelajaran sebagai sumber PDPC secara optimum pada tahun 2015, maka Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia telah menggunakan dan membangunkan aplikasi e-pembelajaran menerusi platform Curriculum Information Document Online System ataupun CDOS sebagai sistem pengurusan pembelajaran pada setiap kursus pengajiannya. Sehubungan dengan itu, pengkaji menggunakan model penerimaan teknologi TAM iaitu Technology Acceptance Model yang digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap teknologi. Model ini telah dikemukakan oleh Davis yang menjelaskan terdapat dua faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap teknologi iaitu tanggapan manfaat kegunaan dan juga tanggapan mudah guna. Kajian literatur. Kajian berkaitan penggunaan platform e-pembelajaran telah dilakukan oleh beberapa pengkaji. Yang pertama, Murali Theron, anak lelaki Rega Sami dan Noriza Muhammad Noor mengkaji tentang persepsi platform e-pembelajaran oleh pensyarah dan pelajar. Dapatan kajian menunjukkan persepsi mereka adalah tinggi dan memberi impak yang positif terhadap PDPC. Kajian yang kedua adalah Muhammad Rafi Hamzah dan Sarawati Ahmad terhadap kesediaan pelajar untuk menggunakan platform e-pembelajaran. Dapatan menunjukkan tahap kesediaan mereka adalah rendah dan mereka lebih suka menghadiri kuliah secara formal dan bersemuka. Kajian yang ketiga oleh Muhammad Nur Mat Japuni dan Muhammad Hanafi Yusof tentang persepsi guru pelatih terhadap penggunaan e-pembelajaran terhadap pengetahuan, sikap dan motivasi. Dapatan kajian menunjukkan guru pelatih tersebut mempunyai persepsi yang sangat baik, cukup bersedia, menunjukkan sikap dan motivasi yang baik terhadap penggunaan e-pembelajaran dalam proses pembelajaran mereka. Kajian yang keempat oleh Abu Bakar Zakaria dan Zaidah Mamat. Kajian mereka berkaitan e-pembelajaran pula lebih tertumpu kepada pelaksanaan e-pembelajaran dalam proses PDP. Dapatan kajian menunjukkan pelaksanaan pembelajaran secara e-pembelajaran dalam kalangan pensyarah masih pada tahap yang rendah. Ini kerana mereka masih lagi percaya pendekatan pengajaran secara konvensional lebih berkesan daripada pendekatan secara. Seterusnya kajian Muhammad Nasiruddin Hushim tentang melibatkan 4 aspek iaitu sikap pensyarah, kemahiran pensyarah, kemudahan prasarana dan peruntukan. Dapatan menunjukkan sikap pensyarah berada dalam keadaan positif, kemahiran pensyarah seperti komputer dan mampu membangunkan platform dalam e-pembelajaran. Namun dari sudut kemudahan, prasarana berada pada tahap yang rendah. Seterusnya kajian Nurani Harun berkaitan dengan platform CDOS, memfokuskan tentang kekangan daripada sudut kelancaran dan kemudahan internet. Kajian yang ketujuh daripada Syahrul Bani menyatakan terdapat pensyarah pendidikan Islam di Politeknik sering menghadapi masalah untuk mengaplikasikan ICT dalam aktiviti PDP mereka. Antara sebabnya adalah kekurangan pengetahuan dan juga kemahiran penggunaan ICT. Kajian Sandy Kariki, sungguh pun kemudahan komputer dan capaian internet semakin bertambah di sekolah. Terdapat guru pra-perkhidmatan dan guru dalam perkhidmatan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai untuk mengintegrasikan ICT dalam aktiviti PDP mereka. Pernyataan masalah. Terdapat beberapa masalah daripada PDPC berbantukan ICT dipraktikkan.
Antaranya, hanya terdapat segelintir guru sahaja iaitu 30% yang menghadiri kursus ICT menggunakan ICT dalam PDPC mereka. Sikap guru, kelemahan reka bentuk perisian, skeptisme tentang keberkesanan komputer, masa diperlukan untuk belajar teknologi, takut kehilangan kuasa di kelas kerana PDP berpusatkan pelajar. Ini kajian oleh Sandra. Yang kedua, kajian Abu Bakar dan Zaidah, kebanyakan pensyarah memberi komen bahawa pengajaran secara konvensional lebih berkesan berbanding dengan kaedah e-pembelajaran kerana mereka percaya mereka boleh memberi maklum balas dengan segera sekiranya ada pelajar yang kurang faham dengan perkara yang disampaikan. Kajian Nuraini Harun pula merumuskan faktor kekangan daripada sudut kelancaran dan kemudahan internet telah dikenal pasti membantutkan penggunaan platform e-pembelajaran CDOS. Berdasarkan kajian berkaitan platform e-pembelajaran serta platform CDOS di atas, kebanyakan kajian lebih menumpukan perhatian kepada aspek persepsi, kesediaan, kekangan, penerimaan platform e-pembelajaran sebagai sumber dalam PDPC. Pengkaji akan memfokuskan kajian berkaitan penggunaan platform CDOS daripada aspek mudah dan juga manfaat kepada pensyarah dalam pelaksanaan PDPC. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap kesediaan pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap penggunaan platform CDOS dalam PDPC. Yang kedua, mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap penggunaan platform CDOS dalam PDPC berdasarkan taraf pendidikan. Dan yang ketiga, objektifnya adalah untuk mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap penggunaan platform CDOS berdasarkan pengalaman mengajar. Metodologi kajian, reka bentuk adalah kajian tinjauan. Pemilihan sampel berdasarkan simple random sampling iaitu 60 orang responden. Pengumpulan data berdasarkan edaran soal selidik dan juga pemerhatian. Dan yang keempat, penganalisisan data berdasarkan deskriptif dan juga inferensi iaitu ANOVA. Analisis dan keputusan, objektif yang pertama, untuk mengenal pasti tahap kesediaan pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap penggunaan platform CDOS dalam PDPC mereka. Daripada sudut manfaat penggunaan, 10 item soalan dikemukakan untuk mengkaji hal tersebut dan secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana tinggi dengan nilai purata min keseluruhan adalah min 3.82. Berdasarkan pada jadual ini, iaitu daripada sudut manfaat penggunaan, min yang paling tinggi adalah min nombor 6, iaitu saya memuat naik nota dalam bentuk Word, PowerPoint dan juga PDF menerusi platform CDOS. Manakala aspek yang kedua adalah mudah penggunaan, terdapat 10 item soalan juga dikemukakan dan secara keseluruhannya dapatan kajian menunjukkan berada pada tahap sederhana tinggi iaitu min 3.85. Berdasarkan jadual ini, min yang paling tinggi adalah min yang berada pada nombor 1 iaitu saya mendapati platform CDOS bergantung kepada fasiliti internet untuk pelaksanaannya iaitu min 4.48. Manakala objektif yang kedua untuk mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap penggunaan platform CDOS dalam PDPC berdasarkan taraf pendidikan. Analisis ANOVA menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada nilai P.05 di mana jumlah keseluruhannya adalah P 0.836. Manakala objektif yang ketiga untuk mengenal pasti tahap kesediaan pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap penggunaan platform CDOS dalam PDPC berdasarkan pengalaman mengajar, analisis ANOVA menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada nilai P 0.05 di mana jumlah keseluruhannya adalah P 0.407.
Secara kesimpulannya, pengkaji mendapati tahap kesediaan dalam kalangan pensyarah Politeknik Sultan Azlan Shah terhadap penggunaan platform CDOS sebagai alat bantu mengajar adalah positif dan juga tinggi. Bagi mereka, platform CDOS adalah merupakan platform sistem pengurusan pembelajaran terbaru yang menggunakan teknologi yang terkini di dalam proses PDPC serta medium interaksi di antara pengguna yang terdiri daripada pensyarah dan pelajar kepada semua politeknik dan juga college community di Malaysia pada masa kini.